Okey, so tajuk ni ialah tenaga dan kuasa elektrik. Okey, tenaga dan kuasa elektrik. Jadi bahagian pertama ialah hubungan antara tenaga elektrik voltan. Tenaga elektrik simbolnya adalah E. Okey, tenaga elektrik E. Okey, kemudian voltan, kemudian arus dan masa. Masa simbolnya adalah T. Okey. Untuk sebenarnya benda ni, ini adalah supaya kita dapat mewujudkan satu rumus. Rumus bagi tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik simbolnya adalah E. Kita akan gunakan dua rumus. Iaitu E sama dengan PT. E sama dengan PT. Apa tu PT? Okey. Ingat tu, tenaga elektrik simbolnya ialah tak share ya? Okey. Jap. Lupa. Jap. Okey, jap. Saya ulang balik. Saya dah keluar tadi kan. Okey, saya tak share. Okey, jap. Okey, sekarang dah ada dah. Dekat punya skrin. Okey. Cikgu ulang balik ya. Okey. So, tajuk tenaga dan kuasa elektrik ya. Tajuk dia hari ni tenaga dan kuasa elektrik. Okey. So, bahagian yang pertama ni ialah nak mencari hubungan antara tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik. Simbolnya adalah E. Okey, dengan voltan, arus dan beza keupayaan. Okey. Bahagian ni dia cuma nak tunjuk bagaimana kita nak menghasilkan rumus untuk tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni kita akan gunakan dua rumus. Okey. Rumus untuk tenaga elektrik satu ialah E sama dengan PT. Tenaga elektrik ialah kuasa darab massa. Lagi satu ialah E sama dengan VIT. V voltan darab dengan arus darab dengan masa. Okey. So bahagian yang ni dia cuma nak cerita macam mana dapat rumus ni. Okey. Jadi rumus ni kita tengok yang inilah. Sebab dia mencerita sebab dia kata nak cari hubungan antara tenaga, beza keupayaan, arus dan masa. Okey, dia berdasarkan rumus ni. Berdasarkan rumus beza keupayaan ini dan juga rumus lagi satu rumus ialah rumus ni. Okey. Jadi kan kita ada dua rumus tau yang kita nak combinekan kat sini. Satu V sama dengan EQ, ini ada rumus beza keupayaan. Lagi satu rumus ni. Rumus Q sama bukan Q, I sama dengan Q. Rumus arus. Okey. Rumus arus ialah I sama dengan Q bahagi T. Ini arus. Okay. Jadi dia gabungkan dua rumus ni. Rumus 1 dengan rumus 2 ni. Akhirnya dia dapat ini. Okey. Ini rumus beza keupayaan. Beza keupayaan ialah tenaga yang digunakan, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas antara dua titik. Arus, arus ialah kadar pengaliran cas. Okey. Jadi daripada V sama dengan E per Q ni. Okey, dia pergi ke sini lah. Maksudnya apa? E sama dengan
E sama dengan V darab Q. Okey. Kemudian yang ini, okey. Ini kalau I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan IT. Okey. So dia gabungkan dua formula ni. Okey. So dia masukkan aja IT ni ke dalam Q. IT masuk dalam Q. Jadi dia ada V sama dengan so masukkan kan, saya rasa awak faham. Cuma kita saya tulis balik. So bila kita ada E sama dengan VQ. Okey, jadi kita masukkanlah yang Q tu, gantikan Q ni dengan IT, kita dapatlah VE sama dengan VIT. I nya I besar. Okey. Nanti untuk tujuan pengiraan kita akan guna rumus ni je. Jauh. Sorry. Saya punya ni masalah sikit. Kita akan guna dua rumus ni. Okey, untuk segala pengiraan. Yang ini cuba dia nak terangkan bagaimana rumus dua ni rumus E sama dengan VIT diperolehi. Okey? Boleh? Okey. Okey. Jadi sambung lagi dengan okeylah. Ini cerita sikit, tapi cerita ni saya cerita kemudian. Okey, tajuk dia ialah hubungan antara kuasa, voltan dan arus. Okey. Secara umumnya kuasa ni, kalau kita ada alat-alat elektrik kan, biasanya dia akan label kat situlah berapa dia punya kuasa dan berapa dia punya voltan dia. Okey, kalau awak nampak gambar ni tak berapa jelas, dalam buku teks awak ada benda ni. Okey, nampak tak? Dia ada level sini, kuasanya 700 watt. Ni dia punya kuasa, so P dia 700. Tak nampak, saya besarkan sikit lagi. Okey. P 700. Berapa dia punya voltan? 220 hingga 240 kan? Okey. Jadi semua alat-alat elektrik kalau kita beli, dia akan tulis berapa dia punya power dan berapa dia punya beza keupayaan ataupun voltage dia. Okey. So jadi dari situ kita boleh kira berapa arus yang mengalir dalam alat tadi, sebab kita nanti akan ada formula lah untuk nak mengira berapa satu arus yang digunakan oleh alat-alat tersebut. Dia berdasarkan nilai kuasa dan nilai voltan yang telah ditetapkan pada alat elektrik tu. Okey. So yang ini dia punya tajuk dia ialah hubungan antara kuasa, voltan dan arus. Okey. Basically ada 3 lah formula untuk kuasa. Ini di bawah tajuk kuasa ya. Kuasa P. P sama dengan VI. Okey. Okey. Kuasa sama dengan voltan darab arus. Kemudian kita ada satu lagi formula. Dia ada sama dengan P sama dengan I kuasa 2R. Kuasa 2 ya. R ialah rintangan dia lah. Dan kita ada lagi satu formula. P sama dengan V kuasa 2 R. Okay. So bagai yang bawah ni dia cuma cerita macam mana kita boleh dapatkan formula tu. Macam mana dia dapat formula-formula ni lah. Kalau tengok ada berapa formula, semua formula yang cikgu sebut tadi. Okey.
formula yang cikgu sebut tadi ialah yang bawah ni. Ini dan ini. Okey, ini adalah formula-formula yang kita akan guna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan elektrik. Okey. Tapi saya rasa semua orang dah tahulah apa itu P, apa itu V, apa itu I, apa itu R. Soalan penyelesaian masalah tak susah. Biasanya dia akan bagi satu benda tak tahu, yang lain benda diberitahu. Tapi kamu kena fahamkan soalan itu dengan baiklah. Okey, bagaimana dia dapat formula tadi? Jadi dia dapat formula itu tadi dari sini. Kuasa elektrik. Apakah ini dimasukkan dengan kuasa elektrik? Kuasa elektrik ialah tenaga elektrik yang digunakan per masa yang diambil. Okey, berapa lama kita gunakan alat tersebutlah. Berapa banyak tenaga digunakan pada masa yang tertentu. Jadi, power sama dengan energy dibuat by time. Kuasa sama dengan tenaga bahagi masa. So, dari sini, okay, tadi kita dah ada formula ni kan? E sama dengan VIT. Dekat atas tadi kita dah ada formula ni. E sama dengan VIT. Okay. Jadi, kalau dekat sini, kita dah ada satu formula. Dekat sini pun dah ada dua formula ni sebenarnya. Okay. E sama dengan P sama dengan E per T. Dan formula tenaga elektrik tadi E sama dengan VIT. Yang ini saya boleh tukarkan dia jadi E sama dengan P darab T. Okay. P darab T. Okay. Okay. So, okay, kita tengok hubungan antara P, V dan I boleh diterbitkan. Okay. Okay. So, kita tengok dari sini ke sini. P sama dengan VIT. Mana dapat VIT ni? E tadi lah kan? Kita masukkan VIT ke dalam E. Okay. So, dari situ kita cancel. Kita cancel T dengan T. Maka kita dapatlah formula yang pertama untuk kuasa, iaitu kuasa sama dengan voltan darab arus. Ini formula yang pertama. Okay. Dia biasa soalan tak akan tanya macam mana kamu dapat formula tu. Dia akan bagi soalan untuk penyelesaian masalah-masalah berkaitan dengan elektrik. Okey. So dari sini, okey, kita tengok kat sini pula. Sekarang kita dah ada formula P sama dengan VI. Okey, kemudian kita ada hukum ni, hukum Ohm, V sama dengan IR. Sekarang kita masukkan aja dekat sini. Okey. Jadi kat sini mana dia dapat ni? P sama dengan VI. Okay, P sama dengan VI. Saya padam sekejap. So, I sama dengan apa? I sama dengan V bahagi R. Sekejap. Okay, awak dengar tak suara cikgu? Okay. Kemudian, okay. Jadi kan, dekat sini dia masukkanlah. Dekat sini dia masukkan P sama dengan VI. Dia gantikan I ni dengan V per R. Yang ni lah. Dia masuk kat sini ya. Okay. Dia masukkan dekat sini. So, dia dapatlah formula P sama dengan V kuasa 2R. Okay. Itu untuk formula yang pertama. Dan formula yang ketiga, macam mana dia dapat ini? Okay, sama je. Okay. P
P sama dengan VI. V tadi ditukar dengan IR. P sama dengan VI ya. Okey. P sama dengan VI. So nilai V ni tadi, V sama dengan IR, masukkan IR ni sebagai dalam V. So dapatlah formula P sama dengan I kuasa 2R. Okey, itu formula ya. Jadi mana kita boleh guna formula 1 ni, P sama dengan VI, P sama dengan V kuasa 2I, P sama dengan V kuasa 2R. Dia sebenarnya untuk tujuan yang berbeza-beza. Tapi cikgu nak ingatkan yang ini hanya boleh digunakan untuk soalan kalau soalannya untuk mengira kuasa yang hilang, power loss. Ini khas untuk power loss. P loss, LOSS, power loss ya. Kalau soalan tu ditanya berapakah kuasa yang hilang, awak guna formula ini. Okey. So itu kuasa. Okey, apa unit bagi kuasa? Kuasa ni dia ada 2 unit. Yang biasa ialah watt. Okey, yang biasa ada watt, tapi ada lagi satu unit iaitu joule saat. Macam mana dia dapat joule saat? Sebab kita ada tadi P sama dengan E per T. Apa unit bagi tenaga? E per T ya, T. Okey, T salah. Apa unit bagi tenaga? Joule. Okey. So, power ialah tenaga bahagi masa. So, ini joule per saat. Okey. Per saat. Kalau joule kawannya saat. Kalau kilojoule, jadi itu yang dia dapat. Unit lain bagi power ialah joule saat. Ni kalau tengok kat sini, unit SI bagi kuasa elektrik ialah watt, W besar atau joule saat. Okey, itu berkaitan dengan unit. Okey, jadi setakat ni boleh ikut tak? Boleh ya. Jadi setakat ni kita hanya membincangkan rumus saja. Okey, kita tengok soalan. Soalan ni taklah susah. Okey, soalan ya. Okey. Rajah 3.35 menunjukkan suatu liter elektrik yang dengan bateri yang dibekalkan sebanyak 6V untuk menyalakan sebuah lampu. Sekiranya arus 0.7A mengalir selama 1 minit, cikgu nak highlightkan 1 minit ni. Berapakah jumlah tenaga elektrik yang digunakan untuk menyalakan lampu? Okey, so dalam soalan ni dia beri apa? Apa maklumat yang dah ada dalam soalan ni? Kita ada voltan kan? Kita ada V. Okey, kita ada V. V-nya 6. Kemudian kita ada masa. Masanya 1 minit. Okey. 6V lah. 6V kena tunjuk V. Okey, kita ada I kan? Senang aja soalan ni sebenarnya. I-nya 0.7. Okey, T tu 1 minit. Okey. Mesti ditukar kepada saat. 1 minit berapa saat? Kat sini dah ada dah 60 kan? Okey, 60. Jadi rumusnya kita akan guna rumus yang inilah. 6 saat. 60 ya, 60 saat. Okey, sebab kita dah ada VIT. So jawapannya E sama juga 6 darab 0.7 darab 60. 252 joule. Okey? Boleh?
Okey, yang penting sekali mesti tukar kepada unit saat. Okey, ada lagi tak soalan? Itu juga soalan. Okey. Tak ada soalan lagi ya? Senang sangat soalan ni. Okey, jap. Saya rasa ada lagi satu soalan kat bawah. Oh, tak ada. Okey, sekarang nak cerita sedikit mengenai penggunaan tenaga elektrik di rumah. Okey. Kalau di rumah, macam mana kita boleh mengira tenaga elektrik di rumah? Okey. Awak sebenarnya boleh kira tenaga elektrik yang awak gunakan di rumah menggunakan formula ini. E sama dengan PT. Okey. Jadi kalau cikgu dah bincang tadi, dalam semua alat elektrik di rumah awak ada di label dengan berapa kuasa. Contoh kalau streka kuasa dia ialah 1000 watt katakan. Jadi awak boleh kira berapa tenaga yang awak gunakan. Contoh misal kata berapa lama awak guna alat tu. Katalah kita cerita pasal streka. Streka awak kuasa dia 1000 watt. Okey. Kemudian awak guna berapa minit? Okey, awak gosok baju 30 minit lah katakan kan. Okey, so awak boleh kira tenaga awak 1000 darab 30 darab 60. Okey, 1000. Okey, berapa? 1000, payah sikit nak tulis kat sini. Kalau awak streka baju, katalah baju awak streka awak tu nilai kuasa dia 1000. Awak gosok baju selama 30 minit. 1000 darab 30 darab 60, betul tak? Berapa dapat? Cuba kira. Tak cukup ruangan saya ni. Berapa joule? 1000 kali 800,000? 1000? 8? Berapa kosong? 5. Okey. 5 kosong. Maksudnya okey, saya saja je. Okey. Okey, sekarang kan ini dalam joule kan? 5 kosong. Cukup tak kosong ini? 1 2 3 4 5 tak cukup satu lagi ya? One more. Tak boleh tulis pula kat situ. Cikgu baru buat 4 kan? Okey, tambah lagi 1 kat ujung ni. Kosong. Okey, berapa? Betul ni? Ini jawapannya. Okey, sekarang tukar kepada kilojoule. Tak nak. Kilojoule lah, tak apalah. Kilojoule. Berapa? Kilo ada berapa kosong? 1000. Jadi ini sama dengan 1800 kilojoule. Okey. Baik. Jadi awak sebenarnya boleh kira tau. Boleh kira berapa tenaga elektrik yang kita guna di rumah. Dan awak boleh kira berapa berapa banyak tenaga elektrik, berapa ringgit lah awak guna. Cuma macam ni. Kalau kamu tengok bil TNB tu kan. Bil TNB dia dikira macam ni tau. Dikira unit. Unit. Bil TNB dikira unit. Dia guna formula yang sama juga. Tapi untuk pengiraan bil, untuk pengiraan bil ya. Okey, powernya dalam kilowatt. Okey, kilowatt. Dan masa dia dalam jam. Okey, masa dalam jam. Okey, jadi kalau kamu nak kira jam, cikgu turun J je lah. Jam Jadi kalau kita guna formula E sama dengan PT, unit kita sekarang apa? Unit untuk tenaga elektrik. Kalau power dalam kilowatt, masa dalam jam, maka tenaga kita ialah unitnya apa? Kilowatt per jam. Okey, kilowatt per jam.
Okey, betul. Kilowatt per jam. K kecil, W jam. Okey. 1 kilowatt jam bersama dengan 1 unit. Okey, kalau awak gunakan satu tenaga elektrik 1 kilowatt jam, ini bersamaan dengan 1 unit. 1 unit. Okey. Biasanya bil kita dia akan tulis macam ni. 1 unit sama dengan berapa sen, betul tak? Katalah 1 unit 20 sen ke macam tu. Okey? Okey. Faham tak ni? Yang bahagian tenaga elektrik kat rumah ni menggunakan unit kilowatt jam. Dan cara nak kira ialah guna formula ni. E sama dengan PT. Okay, kita tengok apa permasalahan dalam ni ya. Okay, kita tengok. Tenaga pelbagai alatan elektrik. Okay. Kini pelbagai peralatan elektrik boleh didapati di pasaran. Pengguna perlu bijak memilih peralatan elektrik yang memberikan penyimatan yang maksimum. Okey, kat sini diberi contoh lampu. Okey, lampu yang kita ada ni yang diberi contoh kat sini lampu CFL, compact fluorescent lamp. Kuasa dia 40. Kemudian lagi satu lampu ialah jenis LED yang kuasanya 12 watt. Okey, berdasarkan pengalaman awak lah, mana yang lebih baik? Lampu CFL ke lampu LED? LED lebih cerah kan? Itu dia tak panas. Ini teknologi barulah sebab LED ni guna semiconductor. Okey, dia guna semiconductor di mana dia dapat menghasilkan tenaga pada suhu yang rendah. Okey. Kalau awak tengok lampu dulu-dulu kan, yang warna oranye tu kan, ada yang sampai 100 watt baru cerah. Itu jenis-jenis lampu filament. Penggunaan tenaga bagi LED adalah lebih rendah daripada CFL. Hal ini menunjukkan bahawa LED mempunyai kecekapan. Okey, kalau digunakan tenaga yang sikit, kita katakan alat itu mempunyai kecekapan yang lebih tinggi. Dan bila dia lebih cekap, maksudnya dia lebih jimat. Okey, sekarang kita tengok perbandingan. Perbandingan kos penggunaan tenaga antara CFL dengan LED. Okey, ini lampu CFL. Macam inilah. Tenaga yang diperlukan. Okey, tenaga yang diperlukan E sama dengan PT. Okey, dia punya power dia 0.04 kilowatt lah. Tadi dia bagi 40 kan. 40 kita kena tukar kepada 40 watt. Kita kena tukar kepada kilowatt. Macam mana nak tukar watt kepada kilowatt? Bagi dengan bagi dengan 1000. Okey. Tukar watt kepada kilowatt bahagi 1000. Okey, bagi 1000 lah. Bagi orang yang tak 1000. Okey. Kat sini dia ada sebut tak masa. Okey. Sekejap. Cikgu kena patah balik. Sebab dia ada sebut tentang masa. Kat mana dia punya masalah tu. Okey. Dia kata dia tak ada sebut masa. Tak ada. Okeylah. Ini penggunaan selama 12 jam selama 12 jam. Okey. So, bagi lampu CFL yang kuasanya 40 watt, okey, penggunaan tenaganya ialah 0.04 kilowatt darab 12 jam. Kalau dalam unit dia, ini bersamaan dengan, sebenarnya ini bersamaan dengan 0.48 kilowatt jam kan? Betul tak? 0.48 kilowatt jam. So, cikgu dah sebut tadi 1 kilowatt bersamaan dengan 1 unit. Ini kalau dalam unit kilowatt jam, dia adalah 0.48 kilowatt jam. K W
J. Okey. 1 kilowatt jam bersama dengan 1 unit. J-nya J kecil ya. Okey, J kecil lah. Okey, saya pun kadang-kadang keliru. Jam J kecil, kalau joule J besar. J kecil ya, kilowatt jam. Okey. Diberi kos penggunaan tenaga ialah 0.218 seunit. Kos penggunaan ini untuk 30 hari. Kalau satu hari dia guna 0.48 unit. Maka untuk 1 bulan dia hanya menggunakan 30 kali 0.48 kali dengan harga 1 unit. Okey, 1 unit ya. 1 unit 0.218 dapatlah ini. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey. Okey, sekarang kita buat perbandingan. Kalau faham yang ini cikgu mudahlah cikgu nak terangkan. Okey. Perbandingan dengan lampu LED. Lampu LED ni dia punya kuasa tadi 12 watt kan? 12 watt. 12 watt kita tukar kepada kilowatt. Jadilah 0.012 kilowatt darab dengan penggunaan selama 12 jam. Maka ini sebenarnya tenaga dia ialah berapa? 0.144 kilowatt jam. Okey. Ni okey, itu pun bersamaan dengan 0.144 unit. So, jadi kalau harga dia sama, okey, maka kos dia untuk 30 hari 30 darab 0.144 darab 0.218 kita dapat 0.942. Okey. Jadi ini menunjukkan lampu yang lebih cekap ialah lampu LED. Okey, so dalam ni yang penting bagi kamu ialah macam mana nak mengira tenaga yang digunakan. Okey, guna formula ni ya. Dan bila untuk penggunaan alat-alat elektrik ni kita akan guna kalau untuk pengiraan bil kita akan guna unit kilowatt jam. Kilowatt jam, kuasa dalam kilowatt, masa dalam jam. Dan perlu diingat 1 kilowatt jam ni cikgu nak highlight balik. 1 kilowatt jam bersama dengan 1 unit. Saya rasa ni awak dah pernah belajar dululah di tingkatan 3. Sebab dia tak beri penekanan dekat tingkatan 5 ni. Pernah kau belajar ni? 1 kilowatt jam bersama dengan 1 unit. Tak ingat? Tak ingat kan? Okey. Tamat dah. Okey, kenapa sikit sangat sekejap saya nak tengok latihan sebenarnya. Tak ada latihan kat sini ya. Okey. Tak ada kod. Okey, ada nak tanya apa-apa soalan? Tak ada? Okey. Tapi cikgu belum nak keluar lagi. Cikgu nak cari video lah kejap ya. Okey, sekejap kita tengok yang ni dulu. Okey. Saya nak bagi patah balik kat sini. Tak apa, kita cerita yang ni. Okey, jadi contoh kan. Contoh kalau saya ada alat elektrik macam ni. Okey, saya boleh kira. Okey, saya boleh kira banyak benda daripada alat elektrik ni. Katalah saya nak kira, okey. Sekarang saya ada alat elektrik ni. Periuk ni. Dia punya kuasa dia berapa? 700 kan? Kuasa 700. Bukan kuasa. Kuasa lah. Okay. Kuasa dia 700. Cikgu dah cakap tadi. P dia 700. Kalau 700 ni sebenarnya lambat sikit masak Kalau awak nak yang periuk cepat masak, pakai lain 1000 tu cepat sikit. Okay. P 700 tau. Okay, sekejap saya besarkan sikit nak bagi awak nampak balik.
Okay, power dia 700 dan voltan dia 240. Jadi kita boleh kira arus gunakan formula P sama dengan VI tadi. Okay, berapa arus yang mengalir dalam ni? Arus yang mengalir dalam liter ni, cuba kira. I sama dengan berapa? Berapa bahagi berapa? Power 700 bahagi 240. Dapat berapa? Okey, 700. Dapat berapa? 2 point something ya? 2 point something? 2.917. Okey. Jadi maksudnya dalam liter ni arusnya adalah 2.17A. Itu satu perkara yang awak boleh cari. Awak boleh kira arus. Okey. Kalau cikgu masak selama, katalah saya masak selama 15 minit. Okey, masak selama 15 minit. Boleh tak saya kira tenaga elektrik yang saya gunakan? Okey, kita guna formula yang mana satu ya. Kita guna EPT lah. Sebab kita nak kira unit tenaga. Okey, so berapa tenaga elektrik yang saya gunakan selama 15 minit? Dalam unit kilowatt jam. Berapa dia punya power? Dalam kilowatt. 700 bagi 1000, betul tak? Berapa dapat? 0.7. Masa dia? Masa ni minit. 15 minit ni berapa jam? 1/4. Okey, 0.25. 0.25. Okey. Jadi berapa tenaga elektrik kita? Okey, yang lain dapat tak? Saya nak tanya orang lain pula. 0.175. Okey. Berapa, apa unit dia sekarang? Apa unit bagi tenaga elektrik kat sini? Kilowatt. Kilowatt apa? Saat. Mana boleh saat? Awak dah tukar kepada 0.25 ni. Kilowatt per jam. Okey, kilowatt jam. Okey. Kilowatt jam. Okey. Okey. So dah banyak dah kita belajar ini. Kita belajar tentang tenaga dan kita belajar tentang kuasa. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada banyak lagi soalannya, seronok jugalah. Saya suka tajuk ni sebab banyak pengiraan yang agak tak susah sangat. Formula dia pusing-pusing, formula itu je. Kita hanya perlu tahu macam mana nak guna rumus tu. Dan penukaran-penukaran unit tu lah yang agak macam kena cekap sikit lah. Okey. Ada sesiapa nak tanya sebarang soalan? Semua orang okey ke? Kita tengok ada berapa orang dalam ni. 13 orang. Okey. Cikgu ucapkan terima kasih dah kepada 13 orang follower saya ni. Ini memang yang suka fizik lah. Yang lain-lain tu saya tak tahulah ke mana pergi je. Okey. Cikgu stop kat sini ya. Okey. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa.